الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نصلي ونسلم على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. Mulanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita masih lagi dalam buku kita ini, inilah Islam. Tajuk pada kali ini adalah undang-undang dan peraturan tidak cukup. Maksudnya manusia tidak memadai dengan hanya dikuatkuasa ke undang-undang. Sebab manusia adalah kelompok yang suka breaking the law, suka langgar undang-undang. Yang menyebabkan manusia terkawal mesti ada benda lain. Di sinilah yang dia nak bincangkan. Benda apa yang sebenarnya menyebabkan manusia itu bila ada undang-undang dia dapat patuh kepada undang-undang. Kata musannif, kata penulis kitab ini, orang berkata bahawa manusia tidak perlu dididik takut kepada Allah untuk mencegahnya berbuat maksiat dan kejahatan. Sebab undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh manusia cukup untuk menerbitkan pergaulan hidup sesuatu masyarakat. Maknanya ada pihak yang cuba mendakwa tanpa didikan takut kepada Allah. Kita dah hurai dulu takut kepada Allah tu apa maksud dia. Bukan takut macam kita takut kepada manusia. Bukan takut macam kita takut kepada makhluk ghaib. Bukan takut macam kita takut kepada pemerintah yang zalim. Sebab bila hurai takut mengajar manusia takut pada Allah, orang akan anggap mengajar manusia supaya ada perasaan bimbang dengan Allah Ta'ala, hinggakan menjauhkan diri pada Allah. Tu bukan. Disebut balik ni sebab nak suruh jelas. Bila sebut takut, ajarannya adalah nak suruh manusia itu rasa respect kepada Allah Ta'ala sebagai Khaliq dan malu kepada Allah untuk tidak menghormati apa yang telah Allah jadikan. Benda respect ni dia tak boleh dibeli, tuan-tuan. Dia mesti datang pada jiwa. Sebab tu bila Allah cerita banyak perkara, kejadian alam dan bumi, Allah cerita kekuasaannya, Allah cerita para malaikat, Allah cerita kelebihan di dalam syurga, Allah cerita nikmat-nikmat yang diberi. Satunya benda tu logik sampai ke akal. Yang kedua, benda yang kita cerita tu pula menyebabkan terbina hormat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita hormat pada dia, cara kita entertain dia, cara untuk kita layan Allah Ta'ala adalah kita kena rasa malu. Rasa diri sangat lemah, rasa sangat mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konteks takut yang dikehendaki. Sebab bila sebut takut dalam konteks teks, tekstual saja, maknanya dia tengok, oh teks ni takut. Sebab tu Quran ni dia banyak bahasa-bahasa yang dia tak boleh pandang kepada perkataan saja. Contohnya bila sebut Iqra. Kan? Bila suratul Alaq diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Takkanlah Tuhan ni bodoh nak suruh Nabi Muhammad tak reti baca membaca. Kan?
Tiba-tiba datang Jibril, "Iqra ya Muhammad." Nabi jawab, "Ma ana biqari." Takkan Jibril tak faham lagi? Jibril peluk sekali lagi, "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari." Aku tak boleh baca. Iqra. Malaikat peluk 3 kali dan menyebut 3 kali perkataan Iqra. Kalaulah Nabi tu jenis orang Malaysia, buat bangang aku habaq 3 kali dah aku tak reti baca, hang suruh aku baca ke? Tapi sebab nak bagi tahu perkataan Iqra itu bukan maknanya baca. Tapi perhatikanlah wahai Muhammad. Nilailah wahai Muhammad. Sebab bila sebut baca dalam bentuk teks, tidak sampai kepada konteks, menyebabkan orang akan nampak Nabi dipaksa baca. Allah dah tahu. Allah dah turunkan ayat wahai Nabi Muhammad itu adalah a'ma. Nabi yang memang buta huruf. Nabi yang ummiyun, buta huruf. Kan? Ke a'ma, buta huruf. Tapi dalam keadaan itu disuruh juga Nabi baca. Tidak, maksud baca itu adalah perhatikanlah, nilailah wahai Muhammad. Sebab orang yang menilai itu tanda dia membaca suasana dan keadaan. Kan? Sebab tu bila sebut takut, kita jangan tengok teks, konteks. Takut ni maksudnya hormatilah Allah, malu kepadanya, respect sampai darjat kita tak berani buat satu benda yang menjadi benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda ni kalau cerita molek macam ni, baru orang rasa memang penting takut kepada Allah taala. Ni baik. Lalu ada orang berkata tak perlu kita tanam perasaan takut ni untuk cegah manusia daripada maksiat, cukup buat undang-undang. Entah undang-undang ni banyak dah, macam-macam undang-undang ada, tapi orang rempuh juga. Sebab benda itu adalah suatu undang-undang yang tidak dikuat kuasa dengan roh undang-undang. Benda apa pun kalau sekadar disebut undang-undang. Kalau tuan-tuan pergi Lebuh Raya Pantai Timur, LPT, lalu nak balik Kuantan, dia tulislah dilarang menjaja di sini. Dia jual kat derian tempat dilarang menjaja tu. Dia peduli apa kan? Pasal memang manusia dia tak boleh dilarang begitu saja. Dia mesti ada roh yang masuk dalam dia. Baru diterima. Kan? Tak bagi aku berniaga sini. Tang mana hampa tulis, tang tu aku pergi berniaga. Kan? Tang mana hampa larang, tang tu aku buat. Itu fitrah yang ada kepada manusia. Oleh itu perkataan yang kata undang-undang saja memadai tak betul. Manusia mesti dikuat kuasakan perasaannya sekali. Sebab undang-undang ni hanya boleh sekat minda. Tapi perasaan, jiwa dia tak boleh sekat. Orang akan rempuh juga walau benda tu salah. Kan? Orang tahu benda tu salah. Tapi orang peduli apa? Sebab bagi dia buat lepas. Dan dia ada cara nak lepas diri. Dia takut apa semua benda itu. Ni. Maka kata musannif lagi, ucapan yang demikian itu jauh dari kebenaran dan kenyataan. Peraturan dan undang-undang bagaimanapun baiknya dan luasnya tidak akan dapat memberi manfaat dan guna sebagaimana iman yang membawa rasa takut kepada Allah. Kerana rasa takut kepada Allah yang timbul dari iman dan keyakinan yang murni naluri, yang hidup, yang menyertai manusia dimanapun dia berada. Di tempat umum, dikala ia di tengah-tengah keluarga atau dikala ia seorang diri. Tiada mata yang memandangnya dan tiada telinga yang mendengarkan suaranya. Asal puasa ni tak ada iqab. Tak ada iqab ni nak kata macam mana? Tak ada contohnya macam hukum hudud. Siapa yang minum arak sebat 80 kali rotan. Siapa yang mencuri potong tangan. Dalam puasa tak ada undang-undang yang disebut dalam Quran ataupun hadis, tak ada. Allah suruh puasa ya. Allah tak kata siapa tak puasa kena sebat 40 kali, tak ada. Sebab tu kenapa orang boleh berpuasa walaupun tanpa peraturan undang-undang yang dikuat-kuasakan. Orang tak puasa kena tangkap. Tak ada undang-undang tu dalam Al-Quran dan Sunnah. Cuma dibuat kerana itu ta'zir. Malaysia hari ni bila mengenakan siapa yang tak puasa ditangkap, didenda sekian-sekian, kena penjara ke, kena sebat ke, itu adalah dipanggil ta'zir atas inisiatif kerajaan Islam yang memerintah. Tapi arahan daripada Allah untuk dikenakan undang-undang dengan sebab tak puasa, tak ada. Jadi macam mana tuan-tuan? Di sini kita lihat bahawa
Ada tempat yang tak perlu undang-undang, orang tetap puasa. Pasal hatinya sudah terikat dengan Allah. Dia sudah mahu Allah. Jadi, okey, menyebabkan dia mahu pada Allah itu, Allah suruh apa pun dia akan buat. Itu penting keimanan. Imanlah yang menggerakkan manusia, semoga dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa takut kepada Allah yang timbul dari iman dan keyakinan yang murni, naluri yang hidup yang menyertai manusia dimanapun dia berada, di tempat umum, dikala ia tengah-tengah keluarga atau dikala ia seorang diri, tiada mata yang memandangnya dan tiada telinga yang mendengarkan suaranya. Kalau orang tu dia nak sampai iman, apa jua dia akan buat dan dia akan patuh. Walaupun benda tersebut benda yang orang lain tak buat dan orang lain tak ikut. Orang lain dedah aurat, dia tetap tutup aurat. Pasal apa? Iman dia. Bukan kawan tak main bagi tahu dia, oi, buka lah rambut sekali-sekala kan. Apa masalahnya kan? Bukanlah orang teruk sangat. Kalau kita buka tudung pun tak adalah problem, okey buat. Orang Malaysia ni bukan nafsu kuat menikah bini seorang ya pun. Dia pun tak ada masalah kan. Jadi okey lah orang pakai tudung ni untuk Afrika apa sesuai lah. Pasal dia pun bini banyak, tanda nafsu kuat. Hang ceritalah apa pun pasal nak suruh buka aurat, tapi sebab orang tu sudah ada iman, dia tak akan ikut. Kalau hang tak ada iman, orang tak suruh pun hang ikut. Ada satu orang Melayu masuk Kristian dulu kan tuan-tuan. Saya dapat maklumat ni daripada Brother Lim Joy Sun. Tuan kenal Lim Joy Sun? Orang ni tak glamour lah, tapi dia buat kerja dakwah lama dah tuan-tuan. Dia dah Islam 18 tahun dah. Kebetulan itu ada program dengan Jais, Multaqa Pendakwah. Saya forum dengan dia. Dia cerita satu kisah orang Melayu yang masuk Kristian. Kristian tu argue dia satu benda ya. Pasal surah Al-Fatihah. Dalam surah Fatihah kan ada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Disebut tunjukkan kami jalan yang lurus. Padri tu tanya, Nabi awak berada dalam hidayah tak? Nabi awak sudah berada dalam pimpinan Tuhan. Nabi awak adalah Nabi yang benar. Memang dia adalah utusan Allah. Betul? Betul. Kata jawab Melayu tu. Tapi yang pelik, kenapa Nabi awak boleh minta lagi hidayah sedangkan dia sudah berada dalam hidayah? Kenapa harus minta lagi? Tengok macam Yesus, dia dah tak minta. Dia menyebut sendiri, ikutlah aku, follow me. Dalam chapter Bible dia sebutkan, ikutlah aku, kerana aku adalah kebenaran dan hidayah. Kamu kena ikut aku. Bible tak sebut pasal Nabi Isa ataupun Yesus Christ minta semoga Allah tunjuk dia jalan yang lurus. Kalau kawan tadi dia ada iman, hamailah Kristian argue apa pun, peduli apa, dia tetap akan kekal dengan iman. Tapi memang dia tak ada iman, dia pun tak fikir nak beriman dengan Allah. Jadi mudahlah menyebabkan dia ikut apa yang padri itu sebut. Ialah argue macam tu kita payah nak jawab pasal kita tak ngaji bahasa Arab. Tapi kalau kita ngaji bahasa Arab, kita boleh jawab lah bila Allah kata ihdinas siratal mustaqim. Bukan maksudnya tunjukkan aku. Tak boleh tengok perkataan. Pasal maksudnya istiqamahkan aku berada di atas jalan yang lurus. Nak suruh istiqamah. Nak suruh condongkan aku berada di atas jalan lurus. Tu maksudnya. Tapi orang tu tak boleh jawab. Satu, dia tak boleh jawab. Kedua, memang dia tak ada iman. Tapi kalau dia ada iman, dia tak boleh jawab pun. Dia akan kata nanti saya tanya ustaz dulu lah. Ataupun dia kata ikut suka kami ya. Ikut suka kami. Aku percaya dengan Nabi Muhammad, aku tak percaya Jesus Christ. Iyalah, kalaupun Nabi kami minta hidayah pun, what is your problem? Ada kacau hal awak ke? Kalau dia ada iman, dia jawab dengan cara begitu. Tapi dah tak ada iman, terus masuk Kristian. Itu iman yang menjadi syarat penting. Di sinilah yang menyebabkan datang ke fardun apa pun, orang beriman pasti buat. Sebab tu iman ni dia kena bina, kena cari, kena pupuk. Sebab tu awal-awal agama adalah mengajar akidah. Dia tak mengajar benda lain dulu.
13 tahun Nabi di kota Mekah fokus pasal akidah ya. Fiqh-fiqh semua ni masih lagi boleh tolak ansur di zaman Nabi. Di zaman Rasulullah fiqh semua boleh tolak ansur lagi. Kan? Sebelum daripada perang Khaybar, orang Islam masih makan himar. Himar boleh sembelih dan boleh makan. Datang perang Khaybar, Allah larang makan himar. Makna fiqh tu datang kemudian, tapi akidah tu dulu. Kan? Semasa dia ada di kota Mekah, orang Islam tak puasa wajib sebulan dalam bulan Ramadan. Puasa itu difardukan pada tahun 2 Hijrah. Barulah orang Islam start berpuasa. Ketika Nabi berada sama umat Islam di kota Mekah, Nabi tak dirikan solat Jumaat lagi. Solat Jumaat pertama didirikan di kota Madinah. Tandanya fokusnya adalah akidah. Sebab tu hari ni kalau kita nak ajak orang kembali kepada Islam, kita kena ajak orang kembali kepada akidah dulu. Kenal Allah. Tapi orang kita pula bila nak kenal Allah, dia perkenal hak susah, dia perkenal sifat 20. Oh susah terus. Tambah mengajak Cina sifat 20. Allah itu ala, lawannya tiala. Allah itu ala, alanya alam ini. Kalau tiala alam ini, tialalah Allah Ta'ala. Allah itu ala, lawannya tiala. Lalu Cina tanya, Allah tu ala ke tak ala? Pening dah tuan-tuan. Sebab tu saudara Lim Joy Sun dia baru ni dia tulis kitab akidah dalam bahasa Chinese, tak ingat bahasa Mandarin kot dia tulis. Dia tulis kitab tu dalam bahasa Mandarin. Satu mu'alaf tu dah Islam lama dah 7 tahun. Dia beritahu brother Lim ni, saya Islam 7 tahun dah, tapi saya tak pernah faham Allah Ta'ala tu apa. Tapi lepas saya belajar balik buku yang awak tulis dalam bahasa Mandarin ni, baru saya faham. Oh, itu. Sebab tu kadang-kadang peranan menceritakan akidah ni bukan masuk sifat 20 dulu. Tapi itulah bila saya sebut ni, nanti ada orang kata saya cerai pasal dengan ulama-ulama pondok pula, payah pula aku kena bantai pula lagi. Tapi nak cerita hari ni saya tak mau gaduh dengan siapa-siapa. Tapi apabila kita nak cerita pasal akidah, yang boleh faham sifat 20, alhamdulillah. Yang tak mau guna sifat 20 tapi tetap kenal Allah pun lagi bagus, tak ada masalah. Dua-duanya okey, tak ada problem apa-apa. Sebab saya duk tengok hari ni orang duk gaduh benda-benda ni tak habis lagi. Aduh, pening kepala aku. Kan? Duk gaduh benda-benda furuk ni. Ustaz, ni usuluddin. Ustaz bukan furuk, Ustaz. Lah, kenal Allah itu usul. Tapi mengaji pasal sifat 20 itu furuk. Kalau hak tu pun tak boleh faham, susah. Jadi hak ni kita kata hari ni, nak kenalkan Allah, kenalkan Allah dulu. Kan? Sebab dari segi imam tentang sifat 20 ni pun ada orang kata siapa tak mengaji sifat 20 dia belum beriman. Kan? Siapa yang kata Allah Ta'ala tak ada 20 sifat, yang siapa nafikan sifat 20, dia ni tak benar. Tuan-tuan, Imam Maturidiyah kata sifat 20 ni 13. Tak sempurna ke Imam Maturidiyah? Tak. Cuma lepas tu ditambah lagi jadi 20 oleh imam-imam lain. Tak apalah saya sebut tadi. Mengaji untuk kita yang memang tak ada kerja buat apa, tunggu nak mati, ngajilah sifat 20 ni. Tapi orang yang masih lagi dia nak cari benda lain, dia tak sempat. Kenalkan Allah dulu dan kenalkan akidah dulu. Allah wujud, Allah itu Tuhan yang ada. Dan apa dia Allah Ta'ala itu Tuhan yang esa. Allah tidak ada anak, tidak diperanakkan. Allah Ta'ala ni jauh daripada sifat-sifat makhluk. Itu, jelaskan yang itu dulu. Jelaskan akidah. Syarat pertama, mesti kita yakin Allah itu wujud. Segala benda datang pada Allah. Seluruh benda yang Allah jadikan adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda-benda simple lagu tu. Yang ni semua orang boleh faham. Oleh itu, lepas tu baru nak masuk dalam sikit, okeylah. Kan? Baru nak ngaji Allah itu ada lawannya tiada. Adanya Allah Ta'ala ini adalah benda yang perlu. Allah Ta'ala itu kalau tiada, mustahil bagi Allah tiada. Mustahil Allah Ta'ala tiada itu kerana adanya alam ini. Alam ini ada, tanda Allah Ta'ala ada. Dan Allah Ta'ala ada menunjukkan alam ini ada. Alam ini ada, tanda Allah Ta'ala itu wujud. Wujud Allah Ta'ala, lawannya Adam. Adam maksudnya tiada. Tiada Allah Ta'ala adalah mustahil. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan faham, okey? Dan nampak? Saya sebut nada mudah. Bukan hina, bukan kritik orang yang mengajar. Saya kata siapa yang mengajar sifat 20 terbaik. Orang tu memang pandai dan pakar.
kerana dia boleh mengajar sampai tahap orang boleh yakin dengan Allah Ta'ala. Tapi ada masa kelompok-kelompok orang muda ni dia tak berapa nak jelas benda tu. Jadi kita tak boleh guna bahasa-bahasa yang lama. Kita kena pakai kaedah yang lebih mudah. Hari ni kan semua short form. Short form belaka tuan-tuan. Orang cakap pun short form. Hantar mesej pun katna. Tak adalah saudara berada di mana, dia tak mau panjang-panjang gitu. Katna. KL. Dah sebut Kuala Lumpur dah KL. Kalau Shah Alam SA. Shah Alam. Maknanya orang nak simple-simple. Jadi bila masyarakat mula simple, kaedah mengajar juga kena modify sikit lah. Kan? Tak apa, saya nak sebut ada orang sampai tak faham Allah Ta'ala dah 7 tahun Islam. Cuma bagusnya dia tak murtad ya. Kan? Dia tak keluar pada Islam ya. Cuma dia bukan Islam yang betul-betul faham agama, sebab orang tak terang akidah terlebih dahulu. Yang ni kita kata, bila yang ni ditanam oleh Nabi, barulah bila datang saja urusan-urusan fiqah, dia jadi terima terus. Allah haramkan arak, terima terus. Tak ada lah. Kawan tengah duduk tonggang, datang orang berseru, oi, ayat pengharaman arak dah turun. Dia tak kata, dah belen-belen sikit ni, alah sikit-sikit, takkan Tuhan nak kira aku habis ya, suci ni. Tak, tuan-tuan, dia buang terus. Itu akidah. Jadi kita nak tanam, bila ada akidah, hamailah menatang apa pun kita rempuh, dan kita akan terus dengan keimanan kita. Kita tak akan teragak-agak untuk bawa iman di mana-mana saja. Sebab tu hari ni yang orang duk sibuk bantai bola ni pasal apa? Kan? Ada orang dia duk bantai bola sepak. Kononnya bola sepak merosakkan agama. Saya pun tak faham dah, dia duk cari juga apa bukti Tak, bukan pasal saya minat Brazil. Tak, tuan-tuan, bukan pasal tu. Bukan pasal Spain terkeluar awal. Bukan, tuan-tuan. Ada orang ni dia buat Spain tunggu di airport. Mana England ni tak sampai-sampai. Pasal dua-dua keluar awal, tuan-tuan. Jadi eloklah. Spain tu disokong oleh Perdana Menteri, England disokong oleh Timbalan Perdana Menteri. Kedua-dua keluar awal. Jadi maknanya okeylah. Tapi nak bagi tahu pada kita, bukan pasal tu. Tapi duk cari-cari benda apa yang dalam bola ni ada agama. Bila sebut ada agama, ada akidah. Sebab tu orang yang faham akidah, benda apa pun dia nak celup dengan celupan akidah. Hatta bola. Kan? Tiba-tiba saya tak tahulah, saya jadi nak cerita pun malas, tapi kena cerita juga. Bila forum, baru ni forum, ada orang duk bantai bola, tuan-tuan. Saya jalan cerita tu bagus. Umat Islam diserang setiap kali nak datang bulan Ramadan. Umat Islam Palestin diserang pada bulan Syaban. Kali ini serangannya lebih teruk, iaitu pada bulan Syaban ada serangan untuk kita semua yang merosakkan iman kita, iaitu bola sepak. Saya kata, macam mana jadi tu? Saya tak nampak Kok saya tak nampak, tuan-tuan nampak. Ada orang argue saya, lah memang ustaz bola dia kacau sampai tak semayang. Loh, hang tak semayang kan pasal hang tengok bola kan, hang jadi tak semayang dah. Saya tanya balik, orang ni kalau pakai jubah, dia pakai serban, dia tak semayang. Haram ke dia pakai jubah? Tak haram. Yang haram, dia tak semayang. Kena beza tu. Macam mana kita nak jelas ke orang kita tak boleh beza? Betul, saya pun cerita. Saya kata gini lah, saya bukan nak bantah, tapi saya nak tambah satu side. Saya pun cerita, bola sepak ni, kalau kita tengok elok-elok, tengok ni orang tengah duk tunggu ni, pasukan Algeria ni, Aljazair ni. Kalau Algeria masuk ni kali pertama, Afrika masuk. Itali kalah apa ni kan? Kedra. Takkan orang sini tak tengok bola. Takkan ikut ceramah PAS ya. Dan ni tengah-tengah orang duk kecoh pasukan bola sepak. Pasukan-pasukan yang minta, Perancis minta apa, sabun fab, sabun cair, tak mau sabun buku. Minta sabun cair di bilik hotel. Jepun minta jacuzzi. Jangan jacuzzi tak ada, kami nak mandi senang kan. Apa Ecuador? Ecuador. Saja tanya tengok ke tak kan. Nak perangkap kan. Ecuador minta pisang. Tiba-tiba ada satu pasukan Algeria minta Al-Quran kerana nak sambut Ramadan.
Ha, tak naik Islam. Ini akidah dibawa bila Islam ada. Sebab tu saya kata tadi, bukan benda. Jangan tengok benda, tengok akidah sampai ke tak. Dan benda tu bercanggah tak dengan Islam. Betul? Tengok-tengok player-player Muslim. Sama-sama ramai, sama-sama hebat dengan player-player yang tak Muslim. Ada Karim Benzema, ada Frank Ribery, ada Bakary Sakna, ada Yahya Toure, Carlo Toure. Tuan, semua player-player yang hebat pula tu. Bukannya player-player cikai tak, memang player utama menjaringkan gol. Tuan, itu saya kata, kena tambah maklumat ni supaya akidah kita dalam. Tiba-tiba Perancis jurulatih dia sebut satu perkataan. Saya sangat suka player-player Muslim saya berpuasa sebab stamina lagi kuat dan jaringan gol lebih cantik. Tuan. Akidah tak akidah? Akidah. Baru ni Algeria bantai apa? Greece ke apa? 4-2 apa? Saya tak ingat. Lawan mana? Korea ke mana? Lawan Korea. Habak lah sikit ambil hampa, takut sangat nak bak. Sujud syukur belaka tuan-tuan. Jaring gol sujud syukur, jaring gol sujud syukur. Yalah, walaupun sujud tu saya sebut salah, tak kena spek fiqh dia. Tapi kalau itu boleh menyebabkan agama naik. Orang nampak itu tanda Islam. Nampak tak tuan-tuan? Ini benda-benda yang orang tak pernah bincang. Sebab hari ni jangan nafi. Kalau nafi, kita nafi benda tu wujud, kita cuba nak padam, tak boleh. Percayalah kata saya, hak tuan-tuan jenis minat bola ni, kaki bola, kalau ustaz kata haram pun, haram bagi ustaz tu, aku tak haram. Dia jawab gitu ke? Baru ni satu orang tuan-tuan, jenis pergi surau, semayang subuh jemaah, zuhur, dia mari masjid, mari surau, kuliah mari. Bila dunia tengok juga, ustaz kata haram. Tak pada haram kat ustaz tu, aku nak tengok, jadi tak haram. Dia sendiri boleh keluar fatwa sendiri tuan-tuan, dia lebih baik pada mufti. Bila membabitkan hal dia nak tengok tuan-tuan. Jadi pada kita duduk susah bagi orang pening kepala, kenapa kita tak olah sampai jadi agama? Olah bagi jadi agama. FIFA diminta oleh pasukan Perancis sediakan makanan halal ikut syariat, sembelihan yang halal ikut syariat. Bukan hanya sembelihan yang bebas pada babi tak. Tapi sembelihan halal ikut syariat, kerana player kami player Muslim dan penyokong kami banyak yang Muslim datang ke Brazil nak makan benda-benda halal ni. Ini penting kalau faham konsep. Lepas tu bukan bola atau tak bola, akidah sampai tak? Nampak tak tuan-tuan? Lepas tu kita kena pandang sudut iman dan akidah. Dia bawa dalam semua arena. Azlan Shah baru ni, bukan Sultan lah, dia yang motosikal. Orang lain sibuk dipayung oleh pemayung MotoGP kan, dia ada hak jenis pakai seksi skirt semua perempuan. Dia pergi dekat nak masuk lumba, angkat tangan doa, semua orang shoot. Bila dia angkat tangan doa tu naik ni, yang saya cerita ni bukan kihat lama, ni hak baru ni. Cuma tak ada ustaz support depa. Saya tak boleh support pasal saya orang tak kenal. Tu dah fikir macam mana nak bagi terkenal, tak kerti kat aku pun. Orang-orang hak terkenal, hak masuk TV, hak berceramah dalam TV tu, tolonglah puji mereka ni. Yang penting kita kena korek iman dia keluar. Pasal kalau kita puji dia, iman dia lagi kuat lah. Syabas kepada Azlan Shah, syabas kepada Zulfahmi Khairuddin, syabas kepada Hafiz Syahril yang memang peluang-peluang hebat. Kalau balik nanti saya akan buat solat hajat. Kalau datang nanti kita akan buat doa selamat. Saya ketika berlumba tu saya dah buat solat hajat. Semoga dapat tempat pertama, kedua atau ketiga. Mudah-mudahan perlumbaan itu diberkati oleh Allah. Ni doa yang saya nak bagi ketika anda berada di track. Tak boleh orang support benda tu. Kita ada buat nada tu. Haram belaka, bola tak boleh, jangan ni, semua tak kena. Sedangkan itu bukan fokus dia, fokusnya adalah akidah. Orang jelas bab ni, jelas. Ini tuan-tuan ni, maklumat bila dalam Jakarta punya portal, saya tak ingat portal mana. Sebuah tempat di Surabaya, tak silap tempat tu nama Dolly kot. Tuan-tuan dah tengok maklumat ni kan?
Rumah pelacuran yang sudah ditutup terus sempena bulan Ramadan ni. Kita pun kata, baru nak tutup. Punya lama buka, baru nak tutup. Sebab tu kita tak boleh pandang benda macam tu. Kita kena pandang gini, alhamdulillah tutup dah. Itu cara kita yang ada akidah. Orang yang dia nak cari salah orang, baru nak tutup. Lama dah buka, baru nak tutup. Kerja cari salah orang memang senang. Tuan, imam tu baca tak betul, kita pergi mengumpat di belakang. Aku tak puas hati betul surau tu, baca imam tak betul. Sema ni kedai kopi tu. Depa baca macam apa ke? Orang pun tanya, tu Haji tegak. Saya malas nak tegak lagi, saya tegak dia merajuk pula. Habis tu dah tak mau tegak, jangan sembang kedai kopi. Cara fikir dan fikrah kena betul, tuan-tuan. Tutup itu, ni cerita sebenarnya. Rupa-rupanya orang dah buat kerja tu lama dah. Para pendakwah pergi ke pusat tu dah lama dah. Pusat pelacuran tu dah lama dah. Bila pergi lama dah daripada tahun 70-an dulu, lorong dia punya banyak, tuan-tuan. Lorong rumah pelacuran ni siapa pergi boleh buat tawaf kudum. Tak ada lebih Mekah, tuan-tuan. Boleh pusing, tawaf tak habis. Pelacur punya banyak. Maka pendakwah pun datang, pujuk pelan-pelan, sampai tinggal 4-5 lorong. Pujuk lagi sampai tinggal 2 lorong. Pujuk lagi sampai tinggal selorong. Lah kali dah pelacur tu pun rasa tak ada orang, dah nak mereka, baru tutup. Itu teknik. Yang penting akidah sampai. Bukan cari salah mereka. Saya jumpa dengan ustaz baru ni. Bagus ustaz tu. Dr. Faisal Hamid. Dia pensyarah akidah di UM. Saya forum dengan dia. Cara dia cerita tu dia agak terbuka. Cara dia cerita dia bagi pandangan. Saya kata baguslah ustaz. Saya kata ustaz kena ngajar lah ustaz. Ustaz tak boleh duduk universiti, ustaz kena ngajar. Dia kata ambo saya bok. Duk dam saya bok sangat. Tapi itulah adalah hamba buat kerja-kerja kebajikan buat luar ni. Gapo ustaz buat? Hamba jaga bekas-bekas pelacur, kata. Patut terbuka pun. Dia kata hamba dulu tak terbuka juga. Pasal kita mari Kelantan, kita mari MU. Mani Urai. Tak terbuka juga dulu. Tapi lepas hamba jaga pelacur ni, hamba jadi lain. Hamba rasa manusia ni tak semua jahat. Demo tu sebab duduk salah tempat. Jadi bila hamba kecek dengan demo tu jadi okey. Pelakor, sopan. Macam orang Melayu kita. Cuma pelacur tu ya. Tapi hamba tak berani pergi dekat tau. Pasal orang pesan dah jangan pergi dekat. Betul kalau dia mau masuk jangan makan. Kalau makan kita jadi tok laki depa langsung. Pasal dia lah pelacur, bekas pelacur. Nak cari siapa? Ustaz lah yang dapat bimbing dia. Tuan-tuan nak bekas pelacur? Aku pun tak mau. Jadi hantu takut dah. Tapi nak cerita bahawa kerja baik dia tu menyebabkan dia tengok dunia ni, baru dia rasa cara nak entertain orang, cara nak bagi ubat pada orang tu Lim Joy Sun sebut ke saya. Lim Joy Sun ni dia masuk Islam 18 tahun. Saya pun baru jumpa dia, tapi dia pakai nama Cina lagi. Dia tak tukar nama ke tak, tapi dia tak pakai Lim Joy Sun. Kalau tuan-tuan tengok dia memang Cina tulen. Cina lah. Mudah kata kalau tuan-tuan tengok dia, tuan-tuan kata dia ni potong tak potong tu memang Cina sungguh. Cara dressing pun baju macam Cina kontraktor gitu. Tapi bila dia start alhamdulillah wa kafa billah ayat Quran, bila dia start dia cerita pasal maqasidus syar'i. Dia kata kita dalam Islam ni kena tahu maqasidus syar'i. Jangan kita bila nak mengaji kita pakai dengar apa orang kata kita percaya, tapi kita tak belajar ilmu. Dengar dia kata pejam mata, bukan mu'alah dah. Rasa kita pula mu'alah. Dan Lalu sembang dia kata ustaz. Ulama ni ada 3 ustaz dia kata. Macam mana kata? Ulama ni 3. Hak satu jenis dia memang tak nak Islam berkembang, dia kira nak pertahan apa yang ada ya. Dia kira nak jaga sampai tak mubah langsung hingga kan menyebabkan agama tak sampai pada orang pasal duduk jaga. Dia kata, bukan saya kata, jangan marah ke saya, dia kata. Hak jenis kedua adalah
Jenis buat kajian ya, suka buat kajian, duduk di universiti, hanya buat research, kemudian bentangkan dengan istilah-istilah menarik, aspirasi ummah kan, lalah tak tahu istilah buat asparagus, macam-macam lah maknanya tu. Kan. Dia buat kajiannya, kemudian bentang, orang pun oh the good, the best, macam tu lah. Tapi tak pernah turun ke medan, hanya bermain sekitar mereka saja. Hak ketiga ni ustaz paling payah nak cari, yang turun ke medan, tengok apa masalah masyarakat, bagi ubat sesuai dengan masyarakat, tanamkan akidah dalam ubat yang diberi itu. Ini payah nak jumpa ustaz. Sebab tu orang yang cakap nada-nada, bola tak boleh, ni tak boleh, tanda dia tak turun ke ground. Tu ya, simple. Tapi kalau turun ke ground, dia akan rasa rupanya ubat bukan semua sama. Tak boleh. Kita bagi semua sama ubat, mana boleh. Ni hak main mengaji ni bukan semua taraf dak. Ada yang datuk, ada yang Tan Sri, ada yang datuk bini dia nenek, lain. Tak sama dengan datuk yang bini dia datin, lain tuan-tuan. Ada yang jenis baru start mengaji. Beza. Sebab tu ubatnya berbeza. Tak boleh pakai pukul rata yang sama. Semua Panadol, demam Panadol. Tak boleh. Tak boleh. Kalau pergi ke doktor pun kata doktor tu gila. Budak kecil pun dia bagi 2 biji Panadol pasal demam, orang besar pun 2 biji. Orang ni basel banyak 2 biji juga. Tak idea apa hak masa banyak 2 biji. Tu akidah kena bagi sama, tapi pengetahuan fiqh kena berbeza-beza. Yang penting akidah sampai dulu. Oh, kalau hak ni semua orang pakat buat kerja, tuan-tuan bercakap dengan orang, nada akidah dulu sebelum nada fiqh, selesai. Ni bulan Ramadan nak mari ni. Terus duk perli orang yang tak main. Memang bulan Ramadan terkenal dah trademark dia 1 sampai 10 hari bulan Ramadan memang ramai. Sampai Tok Siap bincang untuk imam, kita kena pecah masjid ni. Siap ramai tak? Masuk malam 15 tak ada orang lah. Tok Siap pun kalau ikut dia nak pergi masjid India juga, tapi sebab dia Tok Siap malam tu. Ada juga kan. Nak cerita jangan duk perli orang. Orang tu berumai, jangan duk pilih. Hantu kebuang keluar dah, hantu kebuang keluar dah. Tak pernah main di Ramadan berumai. Jangan tak usah duk pilih orang. Happy je. Sebab kita tak ramai selama tiba-tiba orang datang nak ramai, patutnya pengurusi makin ucap alhamdulillah, syukur pada Allah. Ramadan menyebabkan tuan-tuan datang. Saya ucap terima kasih kerana tanda dalam diri tuan-tuan masih lagi iman. Patut gitu. Ni dak pesan. Ni, hak baru main ni tak usah duk ambil ayat banyak-banyak sangat. Hak nak buat 8 rakaat, jangan duk kira 8 yang buat 20 terus. Payah gitu. Payah. Hak buat 8 pun bagus, buat 20 pun bagus. 20 tandanya dia rajin. Belum tentu khusyuk, rajin sudah tentu, tuan-tuan. Hak buat 8 pun okey, tak ada masalah. Cuma janganlah orang yang buat 20 hina orang buat 8. Janganlah. Apa lemah iman 8 balik dah. Jangan pula hak buat 8, penanya orang buat 20. Habis murai dia sapu dulu. Jangan, kesian tuan-tuan, kesian, tak boleh. Jadi jagalah kan. Ni benda dia. Nak cerita pada kita, apa pun akidah yang paling mustahak, orang tu bila mari, kita kena baca gini. Bila dia mari, dia nak melangkah kaki tu dah payah dah. Dia mari tandanya dia terbina juga iman. Kitalah korek bagi iman dia keluar. Jangan pergi mati iman dia. Sebab kalau semua orang beriman, senang kita buat kerja. Tuan. Masalah dia lemah tani, itu nanti dulu. Yang penting korek iman dia bagi keluar. Sebab tu, bila tengok benda-benda lagu ni, iman yang paling mustahak. Ada orang dah pakai tudung, tapi belum Islam. Sebab iman dah ada. Ni saya duduk forum dengan Felix Sahyab. Ni muka dia tuan-tuan. Ni tuan-tuan boleh dapatkan CD di luar. Sambil-sambil nak abang cerita Felix sekali-sekali promosi CD nak suruh beli sekali lah. Felix Sahyab ni. Dia ni tuan-tuan pakai tudung nak masuk Islam 3 hari bulan ni. Tak Islam lagi, semalam saya masuk masjid, masuk surau. Kena bantai kau-kau. Orang kita ni dia tak ada kerja, dia cari salah orang tuan-tuan. Macam mana Cina boleh masuk masjid ni? Kalau aku nak jawab, hang tak masuk masjid tu Cina masuk pada muka hang. Kena ikut jawab kan? Kita tak jawab nada tu kan. Duk marah Cina masuk masjid. Dia tak suci, badan najis, mana boleh masuk? Loh, siapa dia ajak badan najis tak boleh masuk surau? Kita tanya tu boleh tak lepas dah. Kan? Tapi kawan ni kena bantai.
Dia mari tu nak ceramah, bukan nak share pengalaman. Kenapa dia boleh pakai tudung? Saya nak tengok sudut pandang. Macam mana orang ni tiba-tiba minat dengan Islam. Dia ni modeling. Saya cerita kat tuan-tuan dulu kan. Modeling majalah Playboy Bunny, tuan-tuan. Kan? Mesti ada seorang dua beli tak majalah tu? Tak ada dah. Kan? Nak cerita orang ni tiba-tiba dia pakai hijab. Hijab pula kena spek muslimah. Tanya dia macam mana punca dia boleh pakai hijab. Dia kata rupa-rupanya punca dia sebab ada satu syuting yang dia buat untuk shoot gambar pakai hijab. Jadi dia kena shoot benda tu. Dia modeling, tugas dia model. Sesuai lah dengan dia tinggi, tuan-tuan. Tinggi pada saya. Orang kata ustaz tak mau ambil bini ke? Kalau ustaz menikah dengan dia rezeki murah, pasal bini lebih tinggi pada lelaki. Depa kata cari pasal aku dengan bini aku tak mau jadi pilot. Jadi maknanya nak cerita bahawa orang ni tiba-tiba dia di-shoot untuk pakai tudung. Dia mula-mula dia kata, saya kena pakai ke? Maka orang yang arrange kata, oh kalau Felicia tak nak pakai, tak apa. Tak apa, saya nak pakai. Pakai-pakai tu dia rasa secure. Selamat. Kasar Allah lain. Selama ni orang tengok dia sebagai objek. Dia kata saya yang paling terhina sangat adalah orang melihat saya sebagai objek. Orang tak lihat saya sebagai manusia. Orang ingat saya ni objek set. Saya manusia. Jadi bila orang tengok mata sampai nak terkeluar kerana nak tengok rupa parah saya, dada saya, perut saya, buntut saya, tu yang orang nak tengok. Jadi saya rasa tak tenang. Tiba-tiba saya ada tawaran, saya kenakan hijab, saya rasa selamat. Kemudian saya terus pakai dan cuba pakai. Bila pakai tu orang tengok juga, tapi dah bertukar. Dulu orang tengok dalam bentuk objek, hari ni orang tengok dalam bentuk cantik. Orang tengok juga, cuma tukar ya. Dulu yang tengok tu orang biasa. Sekarang ni ustaz-ustaz senang tengok tuan-tuan tu ya kan. Jadi bila dia pakai gitu, dia sebut. Bila saya dah pakai begini, saya dah kenakan hijab begini, saya pun terfikir. Memanglah budak ni terfikir. Pasal dia SPM 6A1. Budak cerdik tuan-tuan. Bukan dia pergi telanjang, dia pergi dedahkan badan dia gitu. Bukan dia tak telanjang lah, dia pergi dedahkan badan dia macam tu. Kerana dia budak bodoh. Memang cerdik. Saya bila dah kenakan hijab begini, saya rasa selamat, tenang. Saya pergi mana pun saya rasa secure. Saya pun kata dalam diri saya, kalaulah dengan benda ini menyebabkan aku selamat, ini satu benda daripada Islam. Sudah tentu banyak lagi benda lain menyebabkan kalau aku ikut Islam, aku lebih selamat. Tu dia punca iman. Tu punca iman. Mari dalam bab tudung. Punca iman. Dan yang paling menarik sekali dia kata, lepas dia pakai tudung, ada Chinese yang WhatsApp dengan dia ataupun Facebook dengan dia bagi tahu, kami pun nak pakai tudung juga sebab kami nampak cantik pakai tudung ni. Kami pun seronok pakai tudung. Cukuplah bagi cantik dulu. Lama-lama kita gunalah teknik tarik dia kepada agama. Ini kalau semua orang pakai fikir, selesai kerja tuan. Barulah iman tu berkembang. Barulah semua orang rasa tenang untuk buat kerja agama. Ni duk penting diri. Hari ni semua ibadah penting diri. Ceritalah hamba Ramadan ni, semua ibadah yang dibagi adalah penting diri. Tanya, apa ibadah dalam Ramadan? Cuba sebut. Baca Quran. Baca Quran tu untuk diri sendiri ke untuk orang lain? Untuk diri sendiri. Qiyamul Lail untuk diri sendiri ke untuk orang lain? Untuk diri sendiri. Apa lagi? Solat tarawih untuk orang lain ke untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri. Semua ibadah yang diajar pada kita adalah untuk diri sendiri. Sebab tu saya tukar balik. Saya kata Qiyamul Lail yang terbaik adalah seorang ibu mangkit masak ketung-ketang di dapur. Itu pahala lebih banyak daripada dia solat tahajud. Kerana dia menghidupkan malam dengan dua. Satu, bersusah payah untuk jamu orang yang nak puasa esok. Kedua, menggembirakan hati anak-anak dan suami untuk dapat makan yang sedap, makan yang lazat. Kemudian dia dapat manfaat untuk dirinya dan orang lain turut sama kuat berpuasa. Dia dapat dua pahala berbanding dia hanya solat tahajud. Tapi jangan salah faham. Jangan kata tak ada solat tahajud gitu. Dah. Solat tahajud kena solat. Tetapi kalau mencari kelebihan, itulah kelebihan. Ni ada sampai yang 5,5 tak masuk lagi.
Duk atas tikar saja. Subhanallah walhamdulillah. Laki pun kata subhanallah, subhanallah juga. Nasi tak masak ni. Kan? Kalau laki kata gitu, dia jawab balik, abang, sesungguhnya inilah bulan Ramadan mengejar ibadah. Banyakkan ibadah, kurangkan juadah. Suami jawab, betul ke aham lakah, betul ke aham lakah, tak apa betul ke aham lakah. Nampak tak? Ni. Tu tanda bini diajar mengaji apa jua untuk dirinya, bukan untuk suaminya, bukan untuk anak-anak, bukan untuk keluarganya. Untuk suami pun dia tak fikir, untuk anak-anak pun dia tak fikir. Macam mana dia nak fikir orang lain? Lagi dia tak fikir. Iman bukan itu. Iman adalah berfikir untuk orang lain. Masa sama kita berfikir untuk kita. Syarat kita bagus dah, kita fikir untuk kita. Tapi kita tak pernah fikir untuk orang lain. Waktu bulan Ramadan ni, bulan puasa ni, nak kena cerita banyak sebab orang baru datang. Bagi rahmat pada semua orang. Bagi rasa nikmat. Batu murai tak boleh lekeh-lekeh. Kurang-kurang kambing tuan-tuan. Kurang kambing. Kalau ada yang kaya-kaya sikit, bakar unta tu tak atas nasi mandi. Biar unta tu sujud atas nasi mandi tuan-tuan. Puas hati. Supaya tarik crowd, supaya datang. Ustaz ni nak suruh mereka ibadah kan, nak suruh mereka makan? Nak tanya. Yang penting dalam tu, kalau seandainya more menyebabkan jiwa lebih tenang daripada solat tarawih, hak mana lebih penting? Payah jawab tu. Solat tarawih buat sampai 20 rakaat. Baca pula kalang kelibut. Sujud rukuk tak kira dah. Tu imam dia kira dia ya. Imam kira rukuk sujud dah. Jemaah baca Fatihah tak habis lagi. Jemaah tu dia rukuk dah. Tidaklah. Sujud dah. Lalah kawan ni alhamdulillah tak lepas, terus dia sambung tak sujud terus tuan-tuan pada muka. Hak mana tuan-tuan? Sebab tu soalnya adalah akidah. Kalau itu atraktif orang boleh datang ke masjid. Akidah menyebabkan dia boleh mari ke masjid dan dia rasa nak datang ke masjid adalah kerana adanya moral yang baik. Itulah cara dia. Jangan salah faham. Saya tak kata solat tarawih tak penting. Orang dulu kan dah buat. Menyebabkan orang kekal solat tarawih sampai habis pasal murah. Nampak tak? Tapi kita ada tawaran, kita ada tazkirah dah. Ramadan ada tazkirah. Saya masih kekal, tak dipecat saya bulan Ramadan ya. Masih kekal. Okey. Lihat tu. Kalau semua fikir macam tu tuan-tuan, akidah akan kuat tuan-tuan. Orang akan mula berduyun-duyun kembali pada Allah. Sebab kita yang usahakan tu. Ni bila saja datang hari raya, ini pengurusi kena bercakap. Tak boleh hanya kata khutbah ya. Pengurusi kena bangkit bercakap. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Makasih tuan-tuan yang datang. Kita rasa seronok pada hari ini kerana kita berkumpul semua masing-masing sedang mencari cahaya Allah, keimanan daripada Allah. Solat ni adalah solat yang menyebabkan kita semua bersatu. Agama ni menunjukkan kekuatan kita. Kalau boleh saya nak merayu pada tuan-tuan semua, lepas solat nanti bersalam-salamanlah sama-sama kita. Mudah-mudahan yang kita tak pernah bertemu ini, dalam hari yang baik ini kita berjumpa dan bersama-sama. Kalau ada pengurusi cakap lagu tu, wow tuan-tuan, wow. Pengurusi pula tunggu orang kat pintu pagar, sambut. Duit raya. Kan? Tunggu kat pintu sambut tu, sambut seorang-seorang. Kalau boleh sebut nama lagi bagus. Bang Karim Babak, Cik Dola Babak, Bancing Babak, lama tak nampak. Kan. Dia pun kata, perasan aku, dia pun tak kenal aku. Perasan rupanya. Nak bagi tahu pada kita, tu. Kalau tu dibuat, dia ingat pula. Tahun depan dia main lagi, walaupun lepas tu dia tak main dah. Tuan-tuan. Entertain orang dengan agama, insya-Allah orang akan rasa nak balik pada agama. Jangan takut kau orang dengan agama. Sebab tu saya sebut beza tadi, takut dengan Allah lain, takut pada agama lain. Agama bukan untuk ditakutkan, agama untuk dihiburkan orang dengan agama. Kalau orang rasa terhibur dengan agama, best tuan-tuan. Itu saya kata, saya dalam khutbah banyak kali saya sebut. Saya cabar mana-mana masjid sempena kempen Piala Dunia ini buat tayangan Piala Dunia di masjid dan sediakan sekali untuk sahur.
Buat iklan. Mari kita tengok perlawanan malam ini. Sebelum perlawanan atau lepas perlawanan, kita solat dulu. Dan sebelum perlawanan, kita solat hajat. Minta Brazil menang. Tuan-tuan. Terkejut orang. Betul. Nampak tak tuan-tuan? Nak tanya betul lari akidah tak? Tak lari. Kan? Berdoa kepada orang tak Islam yang sakit pun dibenarkan. Baca Fatihah kepada orang tak Islam yang sakit pun dibenarkan. Yang tak boleh doa dia masuk syurga, tu tak boleh. Kalau ada perubahan ni sikit, saya yakin tuan-tuan, berderam orang mai masjid. Kan? Tapi jangan buat tengah ni lah. Tengah ni lagi jadi selaru pula. Buatlah di luar tu kan. Di luar tu elok kan. Tempat pun siap dah. Buat. Tak payahlah hari-hari buat perlawanan penting. Kalau Algeria dapat masuk, lagi tuan-tuan kena buat. Cuma persoalannya tuan-tuan berani ke tidak. Tu soalannya. Kan? Siapa yang berani terima kritikan, dia boleh buat. Tapi siapa yang takut kritikan, jangan buat. Kan? Sekali kena buat-buat tu, Haji Mak Nok kena pecat pula. Tak payah, happy ya kan. Haji Mak Nok dia urus kuliah elok-elok, dia pecat pula dah pasal buat tayangan bola di masjid. Tak payah. Ambil kesempatan untuk orang bina iman. Kalau ini kita buat tuan-tuan, insya-Allah semua orang akan balik pada Islam. Sebab bukan semua orang boleh ikut kuliah. Tuan-tuan kira terbaik boleh ikut kuliah ni. Ada hak beriman yang memang jenis tak kena bersandak, duduk tengah. Okey? Ada tak boleh memang dia kena cari tepi. Memang di pattern dia macam tu lah. Pilah masjid mana pun, tiang dengan dinding tu memang matlamat utamanya. Tak apalah. Sebab bukan semua orang sama. Nampaklah tuan-tuan. Kalau faham konsep ni, insya-Allah tuan-tuan, dia jadi baik dan bertambah baik tuan-tuan. Jadi itulah, walaupun tak habis tajuk malam ni, ustaz ni suka baca kitab tak habis. Baca sekat-sekat berhenti, baca sekat-sekat berhenti. Padang kan tuan-tuan tak ada kitab pun jadi elok lah saya baca sekat pun. Jadi kalau baca habis pun tuan-tuan bukan tengok kitab pun. Jadi maknanya nak suruh kita bina iman dulu. Yang ni kalau terbina tak gaduh, takut apa-apa. Sebab tu orang di Amerika, di mana, saya tanya sahabat-sahabat yang saya suka share tau. Saya nampak budak tu balik pada Amerika, bro, share dengan saya apa yang entah dapat di sana. Dia pun share. Ada satu budak perempuan, dia pergi mengaji di Arizona. Minta share sikit Islam sana lagu mana, macam mana orang sana terima Islam. Islamofobia ada ke di Amerika? Dia kata tak ada ustaz. Tempat saya bila tengok saya pakai tudung ini, orang bertanya sebab punya pakai ni. Kita pun jawab saya Muslim, saya duduk daripada Malaysia, kami orang Islam. Dia tengok akhlak kita bagus dan baik, tak kisah pakai tudung pun okey. Saya dapat kerja di universiti kata dia, dan bahkan pesyarah layan saya macam sama orang lain. Tak ada masalah saya pakai tudung dan tak ada problem. Bahkan yang paling menarik dia kata, ni benda yang saya terfikir. Kebanyakan mereka bukan Kristian ustaz, kebanyakan mereka adalah etis. Saya pun kata, dia kalau gitu ruang dakwah memang banyak untuk orang mereka. Tapi apakan daya, saya tak ada duit nak pergi Amerika selalu tuan-tuan. Apakan daya. Tiket mahal tuan-tuan, tiket mahal. Tiket mahal. Lagi duit kuliah tak naik, lagi tu tak boleh buat apa tuan-tuan. Teratur tak boleh buat apa. Jadi maknanya nak bagi tahu, bila terfikir orang yang patut ada kewangan pergi ke Amerika pasal dia etis. Saya tanya, dia orang tak minat ke kahwin dengan orang Malaysia? Tak minat kahwin dengan orang Asia? Dia orang kata, yang paling dia orang cari nak kahwin sekarang ni adalah orang-orang Asia. Kecuali Bangladesh, Bangladesh dia tak maulah. Orang-orang Asia yang berkulit gelap macam kita ni, yang sawo matang macam kita. Sebab dia tengok kulit kita, walaupun kita ni lebih tua pada dia, umur 20, dia umur 18, dia nampak lebih tua. Sebab cuaca dia terlampau panas, jadi sebut Arizona ni lah, dan keadaan kulit dia jadi nampak macam lebih matang daripada orang lain. Dia sangat suka dapat kahwin dengan orang Asia. Bagi dia agama tak kisah, dia sanggup ikut Islam dengan syarat orang tu memang baik dan sanggup menjaga dia. Tuan-tuan, tak mau lagi. Macam tak menyahut dia. Jadi maknanya nak bagi tahu. Ini cerita dia kan. Jauh sangat cerita dia. Jadi tu yang saya nak sebut tadi bahawa ruang dakwah banyak tuan-tuan, ruang dakwah banyak. Saya bukan apa yang mula cerita ni, pasal saya tercabar sungguh dengan Lim Joy Sun ni. Saya tanya, bro Lim, bro buat apa sekarang? Dia kata, ustaz, saya masuk Islam melalui pengkajian. Saya kaji Islam. Akhir sekali saya makin mengaji. Saya jumpa orang yang tahu pasal Islam, saya tanya, saya argue dia, saya buat discuss. Akhir sekali saya fikir-fikir, aku tak boleh biarlah, aku kena buat dakwah. Dia sekarang buka kelas untuk dakwah tuan-tuan.
Itu yang jadi saya. Dia buka kelas macam mana untuk menjadi pendakwah. Siapa yang diajar? Kebanyakan mu'alaf, tuan-tuan. Saya kata, aku ni Islam pada kecil, kalau aku tak boleh beat dia, malu aku. Saya tanya, macam mana kelas tu? Kelas tu kami buka setiap hari. Ada kelas untuk khusus mengaji Quran, ada kelas untuk akidah. Siapa nak special dia apa? Nak bahagian pasal dakwah. Kita ada train orang untuk menjadi para pendakwah. Saya tanya, dapat duit mana? Tak ada ustaz, memang tak ada bantuan mana-mana. Inilah orang dok bagi sumbangan dan sebagainya, menyebabkan saya boleh buat kelas dakwah ni. Dulu mula-mula memang susah ustaz. Siapa nak jemput mu'alaf? Mu'alaf ni orang tak percaya boleh cerita pasal Islam. Tapi dah lama saya buat ni, saya dapat tarik crowd. Dia sama dengan Syah Kirit. Sekarang ni tengok siapa buat dakwah. Ni mu'alaf. Bukan kita. Waktu lagi lah, terandah tu. Allah, kalau Allah tanya aku, mati aku. Ni hak duduk di meja ni bukan pendakwah ni. Tentu jangan salah faham. Meja ada mic satu ni hak rakam live ni bukan pendakwah. Ni ada ayat apa jenama ni, usrah ni bukan. Hak ni penceramah lain, tuan-tuan. Pendakwah siapa-siapa pun boleh jadi pendakwah. Penceramah tak semua orang boleh. Ada orang yang dia memang tak boleh berceramah. Dia cakap apa nama lebih banyak pada cakap. Memang tak boleh. Apa nama apa nama lebih banyak pada ceramah, memang tak boleh. Bukan nak suruh tuan-tuan jadi penceramah, nak suruh tuan-tuan jadi pendakwah. Itu beza tu. Oh, saya akan install benda ni tuan, sampai tuan-tuan buat kerja lah. Kalau lagi tuan-tuan tak buat kerja, lagi tu saya akan suruh tuan-tuan jadi pendakwah. Dan pelbagai kaedah dan teknik lah kita akan bagi. Ala kulli hal, kita nak dahulukan iman biar orang semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Minta maaf kalau tak sampai tajuk yang tuan-tuan nak. Tak sampai tajuk yang tuan-tuan berhajat. Mungkin tuan-tuan kata orang nak dengar bantai UMNO lah ni, dia tak ada bantai pula, tak syok jadi ni. Jadi tak maaf kalau tak dapat yang tuan-tuan masukkan itu, minta maaf banyak. Jadi saya cuma cerita apa yang tujuan kita nak hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Cukup sekadar tu, insya-Allah. Saya minta maaf pada apa tuan-tuan belakang, dan sebab saya ada janji dengan orang ni. Sebab tengok-tengok tu saya ingat sempat solat isyak tu sebenarnya ada tahlil lagi ya. Bukan pasal saya Wahabi tak buat tahlil tak, jangan salah faham. Kata tak, saya memang nak buat tahlil tapi sebab masa sangat tak dan. Gini cerita dia, saya nak jumpa satu orang. Dia ni orang yang jaga Felicia Yap. Jadi saya nak jumpa dia sebab saya ada benda nak arrange dengan dia. Bukan nak arrange perkahwinan dengan Felicia Yap, jangan salah faham. Saya nak arrangekan benda lain supaya Felicia Yap ni saya dapat bawa banyak tempat. Ada tempat yang saya nak bawa tapi ada orang tak mau terima. Pasal orang kata, buat apa ustaz? Tu semua tak penting semua. Tak apalah, terserahlah. Tapi saya memang nak bawa dia, semoga dia dapat kawan baru. Dia dapat orang-orang yang baik, orang-orang yang memang nak dia jadi muslimah yang baik. Dan nak suruh dia terus bidang modeling ni, sebab dalam bidang itu kalau dia terus, banyak crowd dia boleh tarik. Itu yang kita nak terus modeling. Tapi bukan majalah Playboy Bunny lagi lah. Majalah lain. Saya tanya dia hari itu masalah income. Dia kata, alhamdulillah, saya sekarang ni Tuhan ganti benda yang lebih baik. Dulu saya kena buka-buka badan, saya dapat income yang macam tu. Sekarang saya pakai tudung tutup elok, saya lebih secure, saya dapat income yang sama juga tetapi lebih selamat. Macam Tuhan nak ganti sesuatu pada saya. Dia tak mau sebut Allah. Pasal apa? Dia cukup takut sebut Allah pun orang Melayu bantai dia. Kau tak Islam mana boleh sebut Allah? Mampu kena dia. Kau itu sampai demam. Demam kena pukul. Bukan kena pukul dia, kena bantai dalam Facebook. Kesian kat dia tuan-tuan. Jadi nak bagi jumpa tuan-tuan lah. Mudah-mudahan siapa yang teringin siapa yang rasa dia bagus dan sebagainya, bolehlah ikut siapa-siapa yang rasa nak dekat dengan dia. Ini menarik. Lepas tu saya duduk nak bincang dengan saudara Bat ni, ada 2-3 benda lah, termasuklah 2-3 benda pasal sekolah lagi. Saya minta maaf lah, tak dapat. Bukan tak sudi, tak dapat, sungguh minta maaf. Dan jangan tuan-tuan salah faham lah. Ada orang dia fitnah ustaz. Ustaz tu kalau memang mengajak ambil duit betul balik mayang tak mana pun tak tahu. Siapa kata lagu tu pendek umur tuan-tuan. Pendek umur. Jadi maknanya saya memang ada kerja sungguh. Di hati memang nak bersama tuan-tuan tapi ada kerja insya-Allah. Dan kuliah terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CD ada di luar sana tuan-tuan. Ini apa Felicia Yap punya
harapan, kehendaknya, apa yang dia cerita ada di luar sana tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan CD ni insya-Allah. Harga apa? RM10 tuan-tuan, dekat Jazimin saudara kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada semangat